Untuk malam ni kita mulakan majlis ilmu dengan membaca Ummul Kitab dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang dikasihi sekalian, saya maklum kita berada di akhir zaman dan untuk kita meneliti Al-Quran merupakan perkara yang sangat kritikal. Kenapa? Kerana Al-Quran adalah kitab panduan yang Allah Ta'ala turunkan dan kita perlu berusaha untuk memahami Al-Quran dan mengerti Al-Quran. Dalam surah Al-Qamar, dalam surah yang ke-54, ayat yang ke-17, ayat yang ke-18, 22, ayat yang ke-32 dan ayat ke-40, Allah Ta'ala mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Allah Ta'ala mengingatkan kita, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran bagi peringatan. Fahal min muddakir, ada tidak orang yang mengambil pelajaran ingatan daripadanya. Dan Al-Quran yang Allah turunkan ini dalam bahasa Arab, namun Allah janjikan ianya mudah untuk diambil pelajaran dan ingatan. Maka untuk itu insya-Allah kita akan berusaha dari masa ke semasa untuk meneliti ayat demi ayat, dan kita nak belajar asas bahasa Al-Quran dan kita nak ambil pelajaran daripadanya. InsyaAllah saya usahakan untuk buka dia panggil apa ni, PowerPoint yang ada. Mungkin tak dapat kita rujuk semua rujukan yang ada kerana saya hanya pindahkan fail utama saja, hyperlink dia tak sempat dah. InsyaAllah kita bagaimana Allah bagi tahu jangan kita lalai daripada Al-Quran. Dan insya-Allah pada malam ni kita nak kongsikan ayat akhir surah Al-Baqarah. Kerana sedia maklum kita telah meneliti ayat demi ayat daripada bacaan surah Al-Fatihah, kemudian bacaan-bacaan dalam solat, dan seterusnya kita nak meneliti bacaan ayat yang sering kita kaji dan teliti dalam kehidupan, insya-Allah. Maka pada malam ni adalah untuk kita teliti ayat daripada akhir surah Al-Baqarah. Minta maaf, dia punya slide ni ada dekat belakang. Nanti saya adjust balik semula dia ke depan. Minggu ataupun kesempatan terdahulu Ayatul Kursi, dan minggu lepas adalah apa ni, jangan lalai terhadap golongan terhadap Al-Quran, jangan jadi golongan yang lalai terhadap Al-Quran. Jadi pada malam ni sebenarnya saya cadang nak tengok ayat daripada akhir surah Al-Baqarah untuk kita ikuti selepas satu demi satu. Jadi saya keluar daripada PowerPoint punya slideshow dulu. Okey, ni dia ayat yang nak saya kongsikan pada malam ni.
Baik, Mas sekalian, inilah ayat akhir surah Al-Baqarah yang pada malam ni ingin saya kongsikan. Boleh someone respon, nampak slide ya? Nampak. Nampak okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Baik. Cara kita nak memahami ayat ni, mula-mula kita tengok terjemahan umum dia dulu. Ya. Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, nescaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, ini adalah terjemahan umum. Ya, ini adalah terjemahan umum. Dan cara kita nak faham sepatah-sepatah, sebenarnya ada hyperlink. Tapi saya kira hyperlink tu tak berfungsi malam ni. Sebab saya tumpang komputer anak saya. Maka caranya adalah dengan kita meneliti sepatah demi sepatah apa yang ada dalam ayat ni. Ya. Jadi pada malam ini saya terangkan terus saja. Ya. Lillahi itu ada dua perkataan, li dan kalimah Allah. Maka bila kita baca dengan bercantum, jadi lillahi. Li bagi, Allah ya Allah. Dalam kalimat ini sebenarnya ada pecahan. Li satu perkataan, Allah satu lagi perkataan. Jadi li itu dipanggil haraf, kategori haraf. Kalimah Allah ni isim. Maka li dia panggil haraf jar, membaris bawahkan isim selepasnya. Maka dia jadi lillahi. Dia tak boleh jadi lillaha, tak boleh jadi lillahu. Jadi cara sebutannya lillahi. Ini kait dengan kaedah bahasa Arab. Ya. Lillahi bagi Allah. Ma apa yang. Ya. Ma apa yang. Jadi perkataan ma ni kadang-kadang dia ada makna lain. Tidaklah. Jadi dalam konteks ayat ni, ma ni apa yang. Apa yang, perkara yang, ya. Jadi ma barang yang, jadi kita sebutkan umumnya apa yang. Bagi Allah apa yang, fi di, ya, fi di. Fi juga kadang-kadang boleh makna pada, dalam, ya, di dalam, ya. Jadi fi pada, ya, ataupun dalam, bagi Allah apa yang di ataupun pada as-samawati, langit-langit itu. As-samawati, langit-langit itu. Jadi untuk maklumat semua, perkataan as-samawati ini dia isim. Kemudian dia juga dalam bentuk jamak, mana plural. Jadi as-samawati, langit-langit itu. Bila plural ni disebut dalam bahasa Arab jamak. Kalau singular, mufrad. Kalau kita jumpa kalimat as-sama'i, itu langit itu. Satu saja. Ya, tapi as-samawati, langit-langit itu. Dan fi juga membaris bawahkan, ya, untuk perkataan as-samawati bagai bawah. Kenapa? Kerana fi itu haraf jar. Wama, wa dan ma apa yang, tadi dah berulang, ma apa yang,
Wa ni sambung, ya, wa waul ataf ni wa dan. Haraf yang menyambung perbincangan isi kandung yang nak dinyatakan dalam ayat ni. Wa dan ma apa yang fi di. Fi juga boleh pada, boleh juga makna dalam. Jadi fi pada ataupun di ataupun dalam. Al-ardi bumi itu. Tengok fi ini dia adalah harf jar. Jadi fi ini membaris bawahkan isim selepasnya. Jadi kalimah al-ardi adalah isim, maka al-ardi jadi baris bawah. Kadang-kadang kita jumpa kalimah al-ardi, al-arda, al-ardu, tapi di sini al-ardi. Disebabkan apa? Fi itu haraf, maka haraf jar yang membaris bawahkan isim selepasnya. Baik, ayat bahagian pertama ni, ya, bagi Allah apa yang di langit-langit itu dan apa yang di bumi itu. Jadi kalau kita tengok ada tanda kat sini qaf lam ya, waqaf aula. Jadi maknanya kalau berhenti lebih utama. Maksudnya ayat ni mesejnya kalau sampai situ dah satu isi. Satu isi yang padu dan jelas. Kalau nak berhenti dari konteks isi kandungnya dah lengkap dekat situ, boleh berhenti bacaan, ya. Dan kita jelas, ya, kerana ayat ni memberitahu bagi Allah apa yang di langit-langit itu dan apa yang di bumi itu. Seterusnya, ya, wa in tubdu ma fi anfusikum. Wa tu dan, ya, wa dan, in jika, tubdu kamu zahirkan, ya, kamu nyatakan, maka tubdu dia fi'il mudhari'. Jadi ini perkataan fi'il makna perbuatan. Kemudian dia kategorinya mudhari', maknanya sedang dibuat, akan dibuat, sentiasa dibuat. Itu dia panggil fi'il mudhari'. Jadi tubdu dia ni dalam bentuk fi'il mudhari'. Jadi kita pula nak kenal macam mana fi'il mudhari' itu, yang mana ada perkataan kamu di situ, ya. Jadi cirinya adalah ta di depan, waw alif di belakang. Jadi kamu zahirkan, kamu berterang-terang ataupun kamu nyatakan. Jadi kamu dapat dikenal melalui ta di depan dengan waw alif di belakang. Jadi ini fi'il mudhari'. Ta di depan itu, kalau ta saja engkau, tapi ada waw alif di belakang menunjukkan ramai. Jadi engkau jadi kamu. Jadi dan jika kamu zahirkan, jika kamu nyatakan, kamu berterang-terangan. Ma apa yang, kita dah berulang jumpa, ma apa yang, fi di ataupun pada, anfusi diri-diri. Anfusi ini sebenarnya perkataan isim dan dia dalam bentuk jamak, plural. Kalau perkataan singular atau mufrad, nafsu. Tapi bila jamak, anfusi. Jadi fi ini haraf jar, maka anfusi jadi baris bawah, anfusi. Kadang-kadang kita jumpa anfusa, maka fi membaris bawahkan isim selepasnya, anfusi. Diri-diri. Kum, kamu. Ya, kum, kamu. Jadi Allah beritahu, dan jika kamu zahirkan apa yang ataupun pada, apa yang pada ataupun dalam diri-diri kamu, atau sambung lagi, atau tukhfu, kamu sembunyikan, atau kamu sorokkan,
kamu menyembunyikan atau kamu sorokkan, kamu tutupkan. Jadi kamu di sini dapat kenal ta di depan dengan waw di belakang di sini. Jadi waw di belakang, kadang-kadang waw alif di belakang macam di sini. Kadang-kadang ada waw nun di belakang, itu menunjukkan ramai. Maka ta di depan engkau, tapi bila ada waw di belakang menunjukkan ramai, jadi kamu. Kamu sembunyikan. Hu-nya itu ma tadi, ya. Apa yang ya kamu sembunyikannya. Yuhasibkum, yuhasib, ya tu menunjukkan fi'il mudhari'. Yuhasib, dia menghisab ataupun dia menghitung. Boleh juga makna kita dia mengira. Jadi yuhasib, kita pun kalau hisab kan, dia menghitung, dia menghisab kamu. Jadi ya di depan tu menunjukkan dia. Dan ini fi'il mudhari'. Dia menghitung, dia mengira, dia menghisab. Kamu, ya, kamu, bi dengan hi-nya, dengannya, Allahu oleh Allah. Jadi yuhasib, jadi yuhasib, dia menghitung. Siapa menghitung? Allah. Jadi Allahu dia bagi depan. Sebenarnya ini pertanda bahawa Allah adalah fa'il kepada yuhasib. Allah dialah yang melakukan perbuatan yuhasib. Jadi dia menghisap kamu dengannya. Allah menghisap kamu dengannya. Baik. Di sini suat lam ya. Mana wasal lebih utama. Kalau dia berhenti pun boleh, tapi kalau nak sambung terus, maka konteks ayat ni bersambung-sambung. Ya. Namun sebagai pembelajaran, kita tengok dahulu di peringkat ini. Dan jika kamu zahirkan apa yang pada diri-diri kamu, atau kamu sembunyikannya, ia menghisap, ia mengira, ia menghitung kamu dengannya oleh Allah. Jadi ini terjemahan perkata. Itu sebab kita ni nak belajar bahasa Al-Quran, maka kita nak usahakan, setiap satu perkataan tu kita tahu maknanya. Seterusnya, fayaghfiru, fa maka yaghfiru, dia ampunkan. Ya, yaghfiru, dia ampunkan. Jadi ya tadi itu yang dikata lebih utama sambung, sebab ya tu kembali kepada Allah. Dia tu Allah Ta'ala, dia ampunkan. Ini pun fi'il mudhari'. Dia mengampunkan. Liman yasha'u, li bagi, ya, li bagi, man sesiapa, ya, man sesiapa, yasha'u, dia kehendaki. Yasha'u, dia kehendaki. Jadi ya tu dia. Kembali kepada apa? Allah Ta'ala. Allah kehendaki. Maka dia ampunkan. Dia mana? Maka Allah ampunkan bagi orang yang dia kehendaki. Mana Allah kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha'. Dan yu'adzibu, dia mengazab. Yu'adzibu tu dia menyeksa. Azab daripada Arab dimelayukan, ya. Yu'adzibu, dia menyeksa, dia mengazab. Man sesiapa, man juga orang yang, man juga pihak yang, jadi man sesiapa, yasha'u, dia kehendaki. Yasha'u, dia kehendaki. Ya tu dia, dia kehendaki. Mana Allah, dia tu kembali kepada Allah. Allah kehendaki. Jadi tengok di situ qaf lam ya, maka waqaf aula, mana berhenti itu lebih utama. Jadi maksudnya ayat ni kalau nak tengok, ya, daripada atas tu sampailah ke bawah ni, itu satu konteks yang
sangat lengkap dan padu. Kalau kita berhenti dekat Sad lam ya tadi, mesejnya belum lengkap lagi. Di bawah tu sampai tu. Jadi dalam ibarat koma lah, bawah tu baru full stop. Dan jika kamu zahirkan apa yang pada diri kamu atau kamu sembunyikannya, iaitu Allah Ta'ala menghisap kamu dengannya, maka dia mengampunkan bagi orang yang dia kehendaki, dan dia mengazab ataupun dia menyeksa bagi orang yang dia kehendaki. Baru full stop. Jadi ibarat tadi Sad lam ya tu koma. Baik, seterusnya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu, dan Allah, wa tu dan, Allahu Allah, ala atas, ala atas, kulli tiap-tiap, kulli tiap-tiap, syai'in sesuatu, syai'in sesuatu, qadirun yang maha berkuasa, qadirun yang maha berkuasa. Dan Allah atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa, amat berkuasa. Jadi Allah nak mengampunkan, Allah nak menyiksa, Allah maha berkuasa. Jadi ayat daripada awal lagi tu nak mengingatkan kita bahawa bagi Allah Ta'ala, lillah ma fis samawati wa fil ard. Bagi Allah, li itu juga mana kepunyaan Allah. Li juga bagi apa? Untuk Allah. Segala-galanya li itu milik Allah. Kepunyaan Allah, untuk Allah, milik Allah. Apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi itu. Jadi dalam hal ini, di awal ayat ini mengingatkan kepada kita, ini sedikit tadabbur, bahawa segala di langit dan di bumi ini milik Allah Ta'ala, termasuk diri kita. Kita kan selalu baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu ada ayat lain yang Allah beritahu, sesungguhnya kita ni, inna lillah, sesungguhnya kita ni milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita kepadanya orang-orang yang kembali. Jadi jemaah sekalian, apabila kita baca ayat ni, maka kita nak lebih mendalam faham bahawa segala di langit dan di bumi itu milik Allah, termasuk diri kita. Diri kita adalah milik Allah Ta'ala. Maka untuk itu kita serahkan diri kita ni sebagaimana yang Allah ajar. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslim. Jadi kalau nak buka hyperlink pada malam ni minta maaf lah, tak sempat ataupun tak berupaya kerana hyperlink saya pun telah tak aktif. Sebab apa? Ya, fail terpindah. Jadi kalau kita kaji ayat tu adalah ayat dalam surah Al-Baqarah, dan kalau jemaah nak semak boleh nanti dalam surah Al-Baqarah, ayat yang mengenai dengan ujian, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan macam-macam perkara, maka mereka apabila diuji, ditimpa musibah, mereka selalu mengingat, dia kata, kita ni milik Allah Ta'ala, wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim rahmah. Mereka itu, atas mereka ni selawat Allah Ta'ala. Jadi rahmat Allah Ta'ala ni
akan dikurniakan kepada mereka. Maka untuk itu kita mesti sabar menghadapi ujian. Kemudian ayat yang satu lagi adalah yang ayat daripada surah Al-An'am. Ya, qul inna salati, katakan wahai Muhammad, inna salati, dan sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, bagi Allah, kepunyaan Allah, milik Allah, untuk Allah Ta'ala. Lillahi rabbil alamin, bagi Allah, untuk Allah. Jadi hidup mati kita juga lillah, bagi Allah, untuk Allah. Jadi dalam hal itu kita perlu menghalusinya, ya. Apakah kita buat benar-benar mengikut cara yang Allah Ta'ala perintahkan, supaya ia menjadi ibadah. Jangan kita buat aktiviti kehidupan ini tidak menepati syariat. Kalau buat sesuatu yang tidak menepati syariat Allah, peraturan Allah, maka Nabi SAW mengingatkan, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Orang yang beramal amalan bukan di atas perintah kami, maka fahuwa raddun, maka dia tertolak. Maka kita tidak mahu amal kita ni tertolak. Maka kena usahakan, ya, supaya segala-galanya mengikut sebagaimana yang Allah syariatkan. Jadi dalam hal beribadah ini, Allah Ta'ala juga ingatkan kepada kita, la syarika lahu, tiada syirik, tiada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dengan yang demikian itulah telah aku diperintahkan, wa ana awalul muslimin, dan akulah yang awal-awal, pertama-tama yang menyerah diri kepada Allah. Jadi ayat itu mengajar kita bahawa kalau orang lain tak mau nak menyerah diri kepada Allah, ialah itu pilihan dia. Tapi aku tetap akan menjadi orang yang the first to submit to Allah SWT, walaupun orang lain tak mau menyerahkan dirinya. Jadi bagi kita, bila kita baca ayat ni, mengingatkan diri kita, oh, hidup mati kita lillah, ya, ibadah kita bagi Allah Ta'ala, segala-galanya lillahi ta'ala. Dan kalau kita nak kaji lillah ni, bagi Allah, milik Allah ni, kita juga jangan lupa bahawa Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, ala lillahi dinul khalis. Ala lillah, waspada, ingat-ingatlah, berhati-hatilah. Ala ni ala tanbih, mana warning. Ala lillah, milik Allah, kepunyaan Allah. Adinul khalis, din yang bersih, din yang suci. Jadi din, agama ni milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia yang syara'a lakum minad din, telah ia syariatkan bagi kamu agama. Maka bagi kita, agama Islam ni bukan Nabi Muhammad yang reka-reka, tak. Allah yang syariatkan. Syara'a lakum minad din, telah ia syariatkan bagi kamu akan agama. Agama ni milik Allah. Ala lillahi dinul khalis. Waspada, ingat-ingatlah, ya, kepunyaan Allah lah, din yang bersih suci. Dan begitulah juga hukum hakam. Inil hukmu illa lillah. Tiadalah hukum itu melainkan milik Allah Ta'ala. Maka dengan hukum Allah ni lah, maka kita nak putuskan, nak kita tadbirkan, nak kita nak laksanakan. Memang Allah Ta'ala perintahkan. Supaya apa? Supaya wa'anihkum bainahum bima anzalallah. Dan berhukumlah engkau di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Jadi itulah, bila baca ayat lillahi ma fis samawati ma fil ardi, kepunyaan Allah, segala apa yang di langit di bumi, maka diri kita milik Allah, maka hukum hakam milik Allah, agama ni milik Allah, hidup mati kita adalah untuk Allah Ta'ala, maka kita tak ada pilihan lain melainkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jadi segala di langit dan di bumi itu sentiasa dalam keadaan patuh tunduk kepada Allah. Tetapi bagi kita pula, ini ujian. Apakah kita sungguh-sungguh
nak serah diri, patuh tunduk kepada Allah Ta'ala sebagaimana segala di langit dan bumi itu, ya, sabbaha lillahi ma fis samawati ma fil ardh, bertasbih kepada Allah, ya, segala apa di langit dan apa yang di bumi. Segala di langit dan bumi itu, segala makhluk yang kita tahu dan tak tahu, ya, yang gaib dan yang nyata, adalah bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kecuali jin dan manusia ni yang diuji. Kamu nak bertasbih kepada Allah, nak tunduk kepada Allah Ta'ala, atau kamu nak derhaka? Maka dia akan dipertanggungjawabkan. Ya? Laisa lil insan illa ma sa'a. Jadi bagi manusia melainkan apa yang diusahakan. Maka kalau dia pilih jalan yang betul, bahkan Allah suruh pilih yang betul. Jangan ikut jalan syaitan, jangan menyimpang daripadanya. Maka kita nak sama-sama dengan seluruh alam semesta itu bertasbih kepada Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala, ya, tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Mereka bertasbih, tapi kita tak faham. Dalam ayat lain Allah kata apa? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Padahal kamu tak faham tasbih mereka itu. Mereka bertasbih kepada Allah. Sebab Allah kata sabbaha lillahi ma fis samawati ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah segala apa yang di langit, apa yang di bumi. Jadi kita je yang mungkin tak faham. Memang kita tak dengar, kita dengar tapi kita tak faham cara tasbih mereka. Ayat lain Allah kata apa? Kullun qad alima salatuhu wat tasbihah. Kesemuanya mengetahuilah ia cara solat dan cara tasbihnya kepada Allah Ta'ala. Itulah kita kata kalau kita baca ayat ni, Masya Allah, ya, apa yang tersirat maka sangat luas, dan apa yang kita kongsikan tu baru sebahagian daripadanya dalam kesempatan ini. Jadi bila manusia sedar segala-gala milik Allah Ta'ala, dan kita dituntut supaya apa? Supaya menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS, Allah perintah, idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya bagi tahu kepada dia menyerah diri dah oleh engkau. Qala aslamtu li rabbil alamin. Dia kata menyerah diri aku bagi Tuhan sekalian alam. Begitulah kita. Allah suruhkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri kepada Allah. Maka bagi orang yang menyerah diri, tunduk dan patuh dalam semua perkara, maka inilah yang dituntut. Ya. Allah Ta'ala kata kita, Allah tuntut supaya kita mengabdi diri dan menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam kehidupan ini Allah kata, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Jika kamu zahirkan apa yang dalam diri kamu, jadi kita terang-terang cakap, buat, ya, nyatakan secara terang-terang, au tukhfuhu, ataupun kamu sembunyinya. Jadi kalau kita buat tanpa pengetahuan orang lain, tapi Allah Maha tahu. Bahkan Allah Ta'ala perintahkan para malaikat mencatat. Maka ini semua akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Perkara yang kita buat terang-terang ataupun kita buat sembunyi-sembunyi, kita tidak boleh lari daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya teringat kisah, ya, ada Sayyidina Umar pernah satu ketika dia berjumpa dengan seorang budak, hamba lah, ya. Dia kerja sebagai gembala kambing. Jadi Sayyidina Umar nak uji budak ni. Dia kata apa, boleh tak dia beli ataupun ambil kambing seekor lah. Budak tu kata tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ada tuannya. Saya hanya orang yang ditugaskan sebagai pekerja, sebagai hamba. Kambing ni bukan milik saya, tak boleh lah nak bagi, nak jual ke. Jadi Sayyidina Umar saja cakap, dia kata, dia bukan tahu, dia bukan nampak kamu punya ketua tu, ataupun kamu punya apa, tuan tu, ataupun kamu punya majikan tu. Jadi budak tu jawab, yalah, Tuhan toke tak nampak, tapi bagaimana dengan Allah Ta'ala?
Sayyidina Umar bila mendengar jawapan begitu sangat tersentuh dia. Bahkan ada riwayat mengatakan dia mengeluarkan air mata bahawa anak muda ini dia telah ada rasa takwa kepada Allah, dah ada takut kepada Allah, bahkan ada perasaan idrak silah billah, sentiasa ada hubungannya dengan Allah Ta'ala, maka tak sanggup dia nak buat perkara yang maksiat ataupun derhaka atau khianat kepada amanah. Maka dalam riwayat yang saya dengar dan maklumat tu, bahawa Sayyidina Umar pergi berjumpa tuan ataupun majikan kepada budak ni, itu hamba, maka Sayyidina Umar merdekakan dia. Kerana apa? Kerana inilah generasi muda yang telah ada sifat takwa kepada Allah. Begitu jugalah ada satu kisah lagi berkenaan Sayyidina Umar ketika dia meronda waktu malam, mendengar dan mencari permasalahan umat, maka dia terdengar perbualan seorang budak perempuan dengan ibunya. Mereka sedang siap-siap untuk menyiapkan susu untuk berniaga. Kerana mungkin susunya sedikit, mak dia kata campurlah air, biar dapat kita banyak sikit nak jual. Anak dia kata aku, tak boleh, ini kan salah. Kalau tahu khalifah, tahu Sayyidina Umar nanti dia ambil tindakan, nanti susah kita. Ini perintah khalifah supaya kita berniaga dengan jujur. Kalau khalifah tahu, sudah pasti khalifah akan ambil tindakan. Mak dia kata apa? Mana khalifah dengar, mana khalifah tahu. Kemudian anak dia kata, yalah kalau khalifah tak tahu, tapi Allah tahu. Allah maha melihat. Tak sanggup dia nak langgar perintah khalifah. Kerana Allah akan murka juga. Allah maha tahu kalau kita tidak berlaku amanah. Sayyidina Umar bila dengar jawapan daripada anak perempuan tu, dia pun terkesan. Bahkan dia kata, mulianya anak perempuan itu. Maka dia balik rumah, dia tanya anak dia yang lelaki, seingat saya Ibn Umar, kau tak kahwin lagi? Dah jumpa dah calon. Maka dikahwinkan anak dia dengan budak perempuan itu. Dan dalam riwayat lain diterangkan bahawa daripada zuriat anak dia inilah lahirnya Umar Abdul Aziz. Maka itulah pentingnya kita bina dalam diri kita ni rasa takut kepada Allah Ta'ala, dan kita nak ada hubungan, bahawa hubungan dengan Allah Ta'ala itu sentiasa sehingga menghindar kita daripada melakukan maksiat dan kekufuran. Seterusnya, fayaghfiru liman yasha', maka bila Allah Ta'ala menghisab, maka Allah Ta'ala boleh mengampunkan siapa yang dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha', dan Allah Ta'ala mengazab, menyiksa siapa yang dia kehendaki. Maka bagi kita sangat mengharapkan rahmat dan keampunan Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala selalu suruh kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, bersegera wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhan kamu. Bahkan kita juga disuruh supaya tubu ila Allah taubatan nasuha, bertaubatlah kamu kepada Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha, itu dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Maka taubatan nasuha ini adalah meninggalkan segala kekufuran, kemaksiatan, dan menyesalinya, dan tidak mahu mengulanginya, dan mohon Allah Ta'ala ampunkan, bahkan padamkan dan gantikan kesalahan-kesalahan itu dengan hasanah, kebaikan-kebaikan, dan berusaha sedaya upaya tak mengulanginya, bahkan melipat gandakan usaha-usaha amal kebaikan yang lain, supaya Allah Ta'ala memberikan rahmat dan kesiannya kepada kita. Dan sebagai penutup penghujung ayat ini, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala atas kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, qadir, yang maha berkuasa.
Jadi Allah Ta'ala ni maha berkuasa atas segala-galanya. Jadi teringat saya di zaman kita ni ya ditimpa wabak penyakit COVID-19, maka kita perlu mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampunkan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian Allah Ta'ala angkat juga wabak penyakit ni daripada kehidupan kita. Dan sudah pastilah yang maha berkuasa untuk menyelamatkan kita tu Allah Ta'ala. Ya. Dalam satu ayat lain, ya, dalam surah Al-An'am, Allah kata, ya Allah bagi tahu kita, wa in yamsaskallahu biturrin fala kashifa lahu illa hu. Dan ia jika menyentuh ia kepada kamu satu perkara yang memudaratkan. Jika Allah kenakan kepada kamu sesuatu yang memudaratkan, fala kashifa lahu illa hu, maka tidak yang akan melepaskan dia kita daripada kemudaratan itu melainkan dia sahaja. Maka dalam keadaan kita menghadapi ya wabak penyakit ini, pertama sekali kita perlu yakin bahawa Allah Ta'ala maha berkuasa. Allah Ta'ala boleh angkat, lepaskan wabak ini daripada kita. Namun apa yang berlaku juga satu pengajaran kepada kita. Ya, selalunya yang timpa musibah ni akibat daripada kelalaian kita dalam tidak melaksanakan banyak amanah tanggungjawab. Maka bila ditimpakan sedikit musibah kepayahan ini, hikmahnya adalah supaya manusia kembali semula kepada jalan kebenaran. Ya. Allah Ta'ala ada sebut dalam satu ayat, Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir, telah nyatalah kerosakan fil barri wal bahri, ya, di lautan dan juga di daratan dan juga di lautan. Fil barri wal bahri, di daratan dan juga di lautan. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab apa yang dikerjakan, dibuat oleh tangan-tangan manusia. Jadi kita ni ditimpa musibah macam-macam kerana manusia lah yang buat macam-macam. Apatah lagi manusia buat perkara yang menyimpang dari perintah Allah, syariat Allah. Jadi disebabkan maksiat, kekufuran macam-macam ni, maka kena kepada kita musibah macam-macam. Liyuziqahum ba'dalladhi amilu, bagi Allah rasakan kepada manusia ni sebahagian akibat apa yang mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, supaya mereka ni kembalilah ke pangkal jalan, kembalilah kepada kebenaran, kembalilah kepada apa yang Allah telah perintah dan syariatkan. Jadi kalau kita kembali kepada kebenaran, kembali kepada agama Allah, maka Allah Ta'ala kalau nak lepaskan kita daripada musibah, daripada malapetaka, mudah sangat. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya jika Allah Ta'ala dia menghendaki akan satu perkara, maka Allah Ta'ala akan kata kun, jadilah, fayakun, maka ia jadi. Mudah sangat bagi Allah. Namun bagi kita, Allah Ta'ala hendak kita berusaha cara yang menepati syariatnya dan cari punca-punca yang membawa kepada musibah dan bencana. Jadi sebagai penutup ada hadis Nabi SAW, antara yang mengundang bencana musibah ni kerana apa? Tidak buat kerja amar ma'ruf nahi munkar. Ya, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, walladhi nafsi biyadi, demi yang diriku di tangannya. Kata Nabi bersumpah, demi yang diriku di tangannya, la ta'muranna bil ma'ruf, sesungguhnya hendaklah kamu menyuruh dengan ma'ruf, wa la tanhauna 'anil munkar, dan hendaklah kamu mencegah daripada munkar. Atau kalau tak buat itu, la yushikanallah ay yab'atha 'alaikum iqaban min 'indih. Kalau tak buat kerja amar ma'ruf nahi munkar, dikuatiri Allah Ta'ala akan membangkitkan, menurunkan azab bencana daripada sisinya. Maka kemudian tu thumma la tad'unahu, kemudian barulah kamu nak berdoa kepada dia, fala yastajibu lakum,
maka dia tak perkenankan doa kamu. Jadi untuk itu, kena buat kerja. Amar ma'ruf nahi mungkar. Membetulkan kekufuran, kemaksiatan. Melaksanakan kewajipan-kewajipan yang Allah syariatkan. Maka dengan cara begitu, maka barulah boleh kita dapat, ya, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk angkatkan azab, angkatkan bala bencana yang sedang menimpa umat ini. Bukan umat manusia, umat Muhammad saja, bahkan umat manusia secara amnya. Jadi orang-orang yang bukan Islam juga perlu didakwahkan kepada Islam. Umat Islam juga perlu diajak kepada Islam untuk kita laksanakan perintah dan syariat Allah, insya-Allah. Jadi jemaah yang lagi sekalian, dah cukup dah 9.30, ya, dah saya 9.30 apa? 9.32. Dan lebih daripada tempoh masa yang apa? Yang ya kita kita rancangkan, ya. Jadi walaupun tadi start lewat, tapi tak adalah saya nak berhenti lewat sangat. Ada maklum, kita ada urusan-urusan lain. Saya mohon maaf. Tadi kerana technical error. InsyaAllah kita akan prepare balik komputer tu. Nanti bolehlah, ya, insyaAllah ada kesempatan lain dapat sharing dengan lebih sempurna. Jadi sebelum kita tutup majlis, mungkin ada di kalangan jemaah yang hadir ini ingin respon ataupun ingin memberikan pandangan, ada pertanyaan ringkas ke, silakan, ya. Saya bagilah sedikit ruang untuk kita berinteraksi, insyaAllah. Tak adalah saya cakap seorang saja. Silakan sekiranya ada di kalangan anda yang ingin respon, beri pandangan. Ada sebahagian tu yang nama pun saya nampak di sini saja, ya. Tapi tak nampak semua. Datuk Masrani ada. Datuk Syarif ada ke? InsyaAllah. Bagaimana Datuk? Sihat Datuk Masrani? Left the meeting dah. Okey, ada yang lain? Kena syukri, sihat? Alhamdulillah, tak ada apa tuan. Terima kasih banyak tuan untuk malam ni. Itulah tadi technical punya problem tadi lah. InsyaAllah nanti kita perkemahkan lah, ya. Okey Nazarul, tuan. macam mana, sihat? Ni anak dia Nazarul. Nazarul Amir. Nampak gambar dia baru dapat buka dia. Assalamualaikum ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada malam ni dapat bersama untuk sesi tadabbur surah Al-Baqarah. Dan alhamdulillah banyak pengajaran yang anak dia dapat daripada sesi perkongsian pada malam ni. InsyaAllah mungkin akan diambil istifadah lah untuk panduan dalam kehidupan kita. InsyaAllah sama-sama kita. Dunia makin lama makin berada di penghujungnya kan. Jadi mungkin ayahanda boleh bagi sikit lah, kita katakan kata-kata semangat untuk kita dalam meneruskan kehidupan pada masa yang berterusan ni. Sebab kita tengok hari ni pun kes makin lama makin naik kan. Dan fitnah akhir zaman ni pun makin lama makin nampak kan. Disebabkan bermula daripada serangan Zionis ke atas umat Islam di Palestin. Dan mungkin ayahanda boleh sikit kot tentang kaitannya dengan apa yang kita dapat daripada surah kita hari ini. Sikitlah. Untuk orang kata memenuhi permintaan, memang kita hidup di zaman fitnah, kacau balau yang dahsyat, ya. Rasul SAW pun telah berpesan, ala innaha satakun fitnah, waspada, berjaga-jaga, akan ada keadaan fitnah, kacau balau yang macam-macam. Maka sahabat bertanya, jadi saya Ali secara khususnya bertanya, mal makhraju minha ya Rasulullah, apa jalan keluar daripadanya wahai Rasulullah? Qala kitabullah, kata Rasulullah SAW, jalan keluarnya adalah kitab Allah. Maknanya kita perlu meneliti kitab Allah Al-Quran ini dengan mendalam untuk kita
mengerti dan faham apa dia yang Allah perintahkan ya dalam nak menghadapi permasalahan yang ada. Maka dalam isu Palestin ini, ringkasnya ginilah. Mereka ni membunuh, mereka ni menembak, mereka ni menumpahkan darah. Saya teringat seorang daripada rakan dakwah daripada Indonesia yang dulu pernah belajar di UKM lah. Dia kata, Ustaz Anas, dia kata kalaulah kita menghadapi keadaan rumah kita ni dimasuk oleh perompak penyamun yang menggunakan senjata kekerasan untuk mengambil harta benda kita, bahkan menumpahkan darah, bahkan mencederakan kita. Kemudian jiran-jiran kita ni, mereka tahu, mereka hanya menghantar ubat dan makanan. Ya, kemudian perompak penyamun ataupun kita teroris tu dibiarkan terus. Dengar, tembak lagi seorang dah. Siapa pula tu dah meninggal. Oh, cedera parah. Pergi hantar ubat, pergi hantar makan. Kesian jiran kita ni. Dia kata jirannya mungkin akan berfikir, kau panggillah polis, panggillah askar untuk halau penyamun perompak ni. Bukannya bagi obat, bukan bagi makanan ataupun bagi doa simpati. Ni, nyahkan perompak penyamun ni. Maka yang merompak menyamun di Baitul Maqdis ataupun di Palestina itu sebenarnya adalah Zionis. Kalau setakat kita menghantar obat dan makanan dan doa saja tak cukup. Sebenarnya Allah Ta'ala bagi panduan dalam ayat lain, wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan berperanglah kamu pada jalan Allah terhadap orang-orang yang mereka memerangi kamu. Wala ta'tadu, jangan kamu melampaui batas. Jangan melampaui batas. Jadi mereka memerangi umat Islam. Mereka membunuh umat Islam. Mereka bom, mereka menumpahkan darah. Bukan setahun dua. Sejak tahun 48, bahkan lebih awal daripada itu. Maka dunia umat Islam ni lemah. Maka kita tak upaya nak hantar tentera-tentera kita. Pasal apa? Kerana kenegaraan di kalangan negeri-negeri kaum muslimin ni bukan kenegaraan cara Islam. Maka yang benar-benar akan menghantar hanya para pemimpin yang benar-benar Islam macam Muhammad Al-Fatih ataupun Salihuddin Al-Ayyubi, dan juga tentera-tentera yang juga dididik, dibangunkan dengan cara Islam. Maka mereka akan digerakkan, bahkan tentera-tentera kita ni memang sungguh hebat dan berani, tapi tak digerakkan oleh negara. Hanya boleh digerak, hanya tentera hanya boleh digerakkan oleh negara. Tak boleh secara individu ataupun kelompok. Maka akan timbul fitnah lain. Namun bagi umat Islam di Palestina, mereka dah menghadapi keadaan itu, dia boleh angkat senjata. Tapi daripada negeri-negeri kaum muslimin, negara kena menggerakkannya. Dan kita kena beri kesedaran kepada para penguasa dalam negara kita supaya terapkan syariat Islam dan laksanakan perintah Allah ini. Maka insya-Allah Allah akan bantu kita. Kalau kita tidak ikut apa yang Allah perintah dan syariatkan, Allah kata apa? Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallah min waliyyin wala nasir. Kiranya kau ikut hawa nafsu kehendak mereka, tak ikut syariat Allah. Ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm, sedangkan ilmu syariat kita Allah dah sampai kepada kamu. Kamu ikut mereka yang betul itu. Ikut kehendak mereka. Tinggalkan syariat Allah. Maka Allah kata apa? Ma laka minallah min waliyyin wala nasir. Tiadalah bagi engkau daripada Allah itu min waliyin, daripada penjagaan pemeliharaan, wala nasirin, dan tidak juga pertolongan. Maka untuk itu inilah nak fahamkan balik diri kita dan umat ini bahawa perintah dan syariat Allah kena ditegakkan secara keseluruhan. Barulah kita ni menjadi umat khairah ummah yang Allah akan bantu, yang Allah kata wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa lemah, jangan kamu duka cita. Kamu yang paling tinggi, paling hebat jika sebenarnya kamu orang-orang beriman. InsyaAllah dengan cara itu Allah akan bantu kita. Tapi kalau kita tidak ikut apa yang Allah perintah dan syariatkan, maka Allah biarkan kita, maka makinlah kita dirata, dah lama kita lemah. Maka dah serba kekurangan, Allah akan bantu. Sure kalah. Itulah anak anda, Nazarul, sedikit perkongsian
berkaitan dengan isu Palestin yang kita sedang hadapi. Allah Allah. Ya. Terima kasih Ayanda. Barakallah. Okay. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian pada malam ini. Ada apa-apa yang burning question ke? Saya Bijan Anas. Betul ya itu. Tadi ada technical problem sikit nak jawab soalan tadi tu. Ya. Nak bagi tahu di Seremban sekarang ni hujan ribut. Masya Allah. Itu kadang-kadang terputus-putus. Tadi pun kita nak tengok gerhana bulan pun tak dapat tengok. Oh gitu. Nah, sekarang ni masih lagi hujan, ribut. So, tapi perkongsian yang baik sangat. Especially tentang isu Palestin tadi lah. Terima kasih banyak. Nah. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallah. Moga Allah Ta'ala mudahkan urusan di sana. Amin ya Allah. Amin. Doa masjid tadika lagi dulu telah dia ajar. Kalau hujan ni doa Allahumma sayyidna sayyiban hasanah. Ya Allah, curahkan kepada kita ni dengan curahan yang baik. Amin. Dia menjadikan pokok subur, ya, bumi subur, bukan jadi balik bencana. Amin. Kalau angin pun angin sepoi-sepoi ataupun angin yang sewajarnya agar ianya bermanfaat, insyaAllah. Kita doakan Datuk dan semua di sana selamat, insyaAllah. Ya Datuk, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Itulah sedikit perkongsian. Ada lagi yang nak respon sebelum kita tutup majlis? Okeylah, kalau tak ada apa-apa, alhamdulillah, saya ucapkan jazakumullah khairan kepada semua yang hadir. Semoga kita bertemu dalam kesempatan akan datang, ya. Dan kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berjumpa lagi dalam kesempatan lain. Saya mohon diri untuk mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.